Assalamualaikum dan salam sejahtera. Akta Hak Milik Strata 1985 merupakan satu perundangan bagi mengawal pemilikan dan pengurusan harta hak milik strata. Ia lebih tertumpu kepada hak individu dalam pembangunan bersama. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama Hafiz Samiun yang berada di apartmen Datin Sri Indon. Silakan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Bersama saya hari ini, Hafiz dalam rancangan 998. Hari ini saya di apartmen Datin Sri Indon ingin menembual serta menginterview beberapa penduduk tentang efek dan juga kepentingan pemilikan strata. Oh, begini pemandangan di sini ya. Ada orang lah. Jom kita pergi interview. Ya. Boleh luangkan masa sebentar untuk saya interview? Oh, boleh. Sudah berapa lama Cik duduk di kawasan apartmen KDS ini? Saya duduk daripada 2017. So, kira-kira dalam 8 tahun dah lah. Wah, sangat lama ya. So, saya ada beberapa soalan untuk saya bertanya. Okey. Seperti yang kita tahu, sebagai penduduk berstrata, terdapat beberapa kelebihan yang kita akan dapat. Okey. Baiklah, saya nak tanya bagaimana fungsi bukti kepemilikan terhadap penduduk berstrata. Okay, jadi selepas 8 tahun saya duduk di sini, saya dapat tahu yang bahawa bila saya dapat dokumen hak milik strata itu, saya berhak ke atas unit tersebut. Jadi dari segala apa situasi ataupun hal-hal berkaitan dengan unit tersebut, saya dapat membuktikan bahawa unit itu adalah unit saya. Oh, jadi itulah antara salah satu kelebihan sebagai bukti kepemilikan strata. Betul? Sebab apa yang kita panggil proof of ownership. So, terima kasih kerana meluangkan masa sedikit bersama saya untuk bertemu ramai. Terima kasih. Jadi kita akan menembual penduduk seterusnya. Jadi bersama saya sekarang adalah penduduk pertama Nur Najwa. dan yang di sebelah. Adina. Okey, baiklah. Soalan saya untuk Encik Najwa. Adakah undang-undang berstrata memberi kesan ke atas amalan pembinaan? Pada pendapat saya, undang-undang strata ni sangat memberi kesan kepada amalan pembinaan kerana pembangunan kini dia lebih berkualiti dan ia mewujudkan kesedaran bahawa setiap unit itu dimiliki secara individu. Oleh itu, pembinaan strata sekarang ini lebih berkualiti kerana terdapat banyak saingan. Jadi setiap pembinaan hendaklah lebih berkualiti dan juga tahan lebih lama. Oh, Itu saja. Oh, sangat membantu ya. Jadi itulah sedikit sebanyak uraian daripada kelebihan undang-undang berstrata dalam amalan pembinaan. Ya. Seterusnya saya akan beralih kepada Presiden kedua apartmen Datin Sri Indon, iaitu Cik Adina. Baiklah. Soalan untuk Cik. Cik dah sedia untuk jawab? Sudah. Okey. Bagaimanakah atau how hak milik strata ini dalam memupuk kejiranan persendirian? Silakan. Okay, tinggal di bangunan strata ni dapat mewujudkan lagi semangat antara kita bersama komuniti sebab kita share atau kongsi kawasan bersama atau segala kemudahan bersama. Dengan itu dia dapat lagi memupuk semangat antara kita semua penduduk lah. So dapat lagi eratkan antara hubungan sama-sama kita. Oh, penjelasannya amat jelas. Adakah Cik bersetuju? Ya, saya bersetuju. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada mereka untuk sudi untuk saya temukan. Okay. Seterusnya beralih kepada penduduk yang seterusnya. So hari ini kita menembual seorang pekerja yang baru balik daripada kita. Hai. Saya. Nama awak siapa? Nama saya Raihana. Cik dah berapa lama duduk dekat kediaman berstrata ni? Boleh saya tahu? Dalam 4 tahun macam tu. Oh, 4 tahun. Baru-baru juga ah. Ya. So boleh saya tanya satu soalan? Boleh. So soalan saya ni saya nak tanya, apakah pandangan Cik terhadap pembangunan strata pada masa kini? Oh, sekarang maju dia lebih fokuskan kepada keuntungan. Jadi, bila diorang banyak buat bangunan strata, banyak yang kosong. So, bila kosong, lama-lama tak ada orang duduk, bangunan tu akan jadi buruk lah sebab tak ada orang jaga. Lepas tu, maju ni dia, bila buat banyak pembangunan ni, dia punya bangunan ni dia letak harga yang tinggi. So, tak ada orang lah nak beli. Oh, jadi disebabkan pembangunan strata yang terlalu pesat, dia tidak dapat menjaga kualiti pembangunan strata tersebut lah. Oh, jadi itu saja. Kita akan beralih kepada presiden seterusnya untuk ditembual. Terima kasih. Sama. Cik, tunggu. Penat saya kejar. Okey. Hai. Hai. Nama Cik siapa? Suhada. Cik dah berapa lama duduk dekat kediaman berstrata ni? Baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Baru-baru juga. So saya ada beberapa soalan nak tanya, boleh ke? Boleh. Okey, jadi seperti yang Cik tahu, sebagai seorang penduduk berstrata, pemilik unit, apakah kesan daripada pemilikan persendirian tersebut?
bagi saya selama 4 tahun saya duduk ni, kami mempunyai masalah untuk berdiskus. Macam kami contoh ada masalah dan kami memerlukan perbincangan itu menjadi sukar. Keputusan yang kami nak buat tu menjadi sukar dan mengambil tempoh yang lama. Selain tu, bila kami ini melibatkan common area. Bila kami nak menggunakan common area, adalah banyak-banyak isu yang menyukarkan kami untuk bergaduh lah kadang-kadang. Bergaduh? Ya, bertumpuk lagi. Lepas tu, bila melibatkan penyelenggaraan dan penyelenggaraan, itu pun menjadi satu isu lah untuk penduduk common area, penduduk berserata. Jadi terdapat beberapa pencanggahan dalam pemilikan persendirian ni lah. Ya, betul. Jadi sekian saja daripada saya untuk residen yang ketiga. Kita akan bertemu kepada penduduk yang seterusnya. Jadi, bagi mengatasi masalah-masalah yang dinyatakan sebelum ini, dengan menubuhkan pengurusan perbadanan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut kerana mereka dapat beroperasi dengan menyelenggara serta memudahkan segala operasi-operasi yang berlaku dalam kependudukan serata. Sekian saja daripada saya. 2-3 kucing berlari, apa-apa jangan roji lagi. Sekian, terima kasih.